أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar, sedang jamaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ruang waktu, kehidupan, kesihatan. Semoga dengan ruang waktu yang Allah berikan ini juga Allah limpahi kita dengan rahmat keampunan, hidayah, petunjuk agar dapat membezakan kebenaran dengan kebatilan dan kita dapat beramal bagi mendapatkan redha-Nya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan berbicara sedikit berhubung dengan hiduplah dengan norma baru, iaitu mesra ibadah. Kerana hari-hari kita bercakap tentang hiduplah dengan norma baru, tetapi sebagai seorang Muslim yang perlu kita fahami bahawa kita kena seringkali mengingatkan diri kita hiduplah dengan normal, iaitu mesra ibadah. Kerana apa? Kerana hidup kita ini adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang muslimin, jamaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Skop ibadah ini sebenarnya sangat luas. Menyenangkan orang lain juga sekira mana kita buat dengan ikhlas kita, dengan kita meyakini bahawa itulah perintah daripada Allah dan Rasul, maka dia juga akan menjadi sebahagian daripada ibadah. Nabi SAW telah menyatakan dalam satu hadisnya, yuridanna mumridum ala musihin, iaitu kata Nabi SAW, orang yang sakit jangan mendatangi orang yang sihat. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Dalam situasi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, sepatutnya hadis ini difahami, diterjemahkan dalam kehidupan agar tidak menjadi diri kita, masyarakat kita sebagai ejen penyebar wabak yang amat menakutkan ini. Dalam suasana hari ini, dengan perjalanan PKPB ini, sekali lagi Masjid Surau ditutup dan kita harus faham bahawa penutupan Masjid Surau ini bukanlah jalan keluar dari masalah, kerana sepatutnya kita dalam suasana kita makin dihimpit dengan masalah, makin teruk kita diuji dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita makin dekat kepadanya. Kita semua tahu bahawa Nabi SAW telah menyatakan dalam satu hadisnya tentang kepentingan solat berjamaah. Kerana bila mana kita solat itu, kita bermunajat. Bila mana kita solat itu, sujudnya kita adalah waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam harapan kita. Maka sepatutnya kita menggalakkan masyarakat kita yang dihimpit dengan kemelut wabak COVID-19 ini, kita lebih dekat dengan Allah SWT, lebih dekat dengan rumah Allah dan bermunajat kepadanya. Bukan kita menutup pintu-pintu masjid, pintu surau. Ini kita harus faham. Kerana apa? Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadisnya, laqad hamamtu an amaru bis-salah fatuqama summa ukhalifa ila manazil qaum la yashhadu as-salat fa uharriqa alaihim buyutahum. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku, kata Nabi, bertekad supaya solat itu didirikan. Kemudian aku akan pergi ke setiap rumah seseorang yang tidak hadir solat berjamaah.
lalu akan aku perintah agar dibakar rumah mereka. Nak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya solat berjamaah. Tapi kita pada hari ini sayang, kerana dengan wabak COVID-19 ini, ianya menjadi alasan untuk menutup pintu-pintu pagar masjid, menutup pintu-pintu pagar surau daripada dihadiri oleh jamaah. Sudahlah kita nak menarik minat jamaah-jamaah anak qaryah untuk datang ke masjid dan surau, itu amat sukar. Tetapi dengan menutup pagar masjid dan surau ini, kita juga telah menghalang jamaah-jamaah yang begitu istiqamah ke rumah Allah. Mereka yang hatinya terpaut pada rumah Allah, terikat pada rumah Allah, yang kadang-kala solat mereka, munajat mereka, doa mereka antara doa yang amat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidaklah bermaksud untuk menghalang ataupun tidaklah bermaksud untuk kita melawan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai autoriti yang berwajib dalam urusan-urusan mentadbir urus, termasuklah mentadbir urus masjid dan surau. Tetapi cuba kita lihat, dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan bahawa, satu hadis yang diriwayatkan daripada Muslim, sesiapa, kata Nabi, yang berwuduk dengan sempurna di rumahnya, lalu dia melangkah kakinya menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, maka setiap langkahnya itu, kata Nabi, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan meningkatkan darjatnya. Meningkatkan darjat ini apa? Bukan bermaksud diberinya taraf Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Tun dan sebagainya. Meningkatkan darjat ini, Allah boleh lakukan apa juga kemuliaan yang Allah nak beri, termasuklah Allah boleh beri bahawa kita ini dapat melepasi daripada halangan COVID-19 yang amat kita menakutkan ini. Maka sebab itu dalam konteks ini, hadis ini pernah dimasukkan dalam satu teks khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor bertarikh pada 7 hari bulan 2 tahun 2020. Dalam teks itu juga dilontarkan satu persoalan, berapa ramai di kalangan anak qaryah kita ini yang sudi sanggup meniti tangga-tangga masjid berbanding dengan ramainya mereka di luar sana yang masih lagi sanggup mendaki bukit-bukit, gunung-gunung yang tinggi, tetapi tidak mampu mendaki ke tangga-tangga masjid. Tetapi pada hari ini, kita sendiri yang menutup pintu-pintu untuk kedatangan anak jamaah atas alasan takut kita ini akan menimbulkan satu kluster yang baru. Sekali lagi, hari ini sayang, seribu kali sayang, kita telah dilarang untuk mendekati masjid dan surau. Sedangkan berbagai-bagai SOP yang telah ditetapkan amat dipatuhi oleh pihak pentadbir masjid maupun surau. Seperti mana yang pertamanya, setiap kali kita nak datang ke surau, disarankan kita berwuduk terlebih dahulu di rumah. Alhamdulillah, bukan setakat SOP, malah ini juga saranan yang telah disebut oleh baginda Rasulullah SAW yang ganjarannya cukup besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita disarankan menepati SOP-nya, iaitu apa? Bawa sejadah sendiri daripada rumah. Bila mana kita sampai di surau, di masjid, kita dikendaki buat cek suhu untuk memastikan siapa yang sihat, siapa yang tidak. Yang tak sihat tak dibenarkan masuk, disuruh pulang. Yang sihat dipersilakan masuk. Jadi kalaulah cek suhu ini telah diambil, apa masalahnya kepada mereka yang mendatangi masjid? Sudah pasti yang berada di dalam ruang solat masjid itu adalah mereka yang sihat dan yang dibenarkan. Yang ketiga, SOP yang telah kita patuhi, iaitu pakai face mask masing-masing. Yang kelimanya, bila kita datang disediakan sanitizer, kita pakai pada tangan kita sanitizer. Dan juga yang keenamnya, adanya di sana penjarakan sosial antara jamaah dengan jamaah 1 meter, 1,5 meter. Maka larangan ke masjid, ke surau ini, walaupun ditetapkan SOP-nya, tetapi hari ini kita sekali lagi dilarang terus untuk datang ke surau, ke masjid.
Terus terang kita kata sekali lagi, kita bukan nak menentang SOP dan bukan kita nak menentang arahan daripada pihak-pihak yang berwajib. Cuma kita nak perhalusi kembali, rujuk kembali, iaitu mengapa SOP yang telah ditetapkan kepada surau dan masjid dipatuhi tetapi tetap diberikan larangan, sedangkan industri-industri, tempat-tempat yang melibatkan ekonomi, pasar raya, emporium, supermarket, semuanya dibenarkan. Persoalannya hari ini, adakah kita, pemerintah, lebih mengutamakan kekuatan ekonomi daripada kekuatan iman dan takwa pada diri ummah? Tuan-tuan, sebab itu kita melihat masalah pandemik COVID-19 ini masih lagi bertambah dari hari ke hari. Kita lihat pada hari ini sendiri 20 hari bulan kita mendapati 862 kes baru, sedangkan ke surau masjid telah ditutup, tak dibenarkan. Tetapi kenapa masih ada lagi? Kerana di luar sana masih lagi ruang-ruang diberikan kepada orang lain, tetapi kepada anak jamaah menghadiri rumah Allah untuk dekat diri kepada Allah dihalang. Di sini nampak seolah-olah berlakunya double standard. Benarlah kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh Syekhul Azhar, yang mana beliau menyatakan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik bencana yang sedang menimpa umat manusia pada hari ini, sedangkan masih ramai manusia yang bercita-cita andai kata bencana ini ditarik kembali, maka ramai lagi yang bercita-cita untuk kembali ke kedai-kedai kopi untuk minum bersama, berbanding dengan kurangnya mereka yang bercita-cita untuk kembali ke masjid dan surau. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita tidak menentang arahan, larangan, tetapi kita minta tolong buat kajian semula, lihat kembali benarlah apa yang disuarakan oleh para asatizah, pendakwah-pendakwah seperti mana iaitu Sahibul Fadilah Datuk Bajli Shah, begitu juga yang disebutkan oleh Sahibul Fadilah Datuk Kazim, bahawa perlu dilihat kembali, jangan berlaku double standard dan kita mengenepikan urusan-urusan kita secara langsung dengan Allah SWT semata-mata untuk menjaga kepentingan negara dari segi ekonomi dan sebagainya. Ingat tuan-tuan, pemberi rezeki bukannya industri, bukannya pembinaan, tetapi pemberi rezeki itu adalah datangnya Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, yang maha melihat dan maha mengetahui. Kita sedang diuji. Pentadbir masjid, pentadbir surau, pentadbir jabatan agama, pentadbir negara sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam konteks ini kita katakan bahawa tolong lihat kembali agar kita tidak melakukan tindakan yang salah. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin ramai di kalangan kita pada hari ini, pendengar-pendengar semua di kalangan orang yang mengamalkan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pernah dikarang oleh almarhum bekas mufti Kerajaan Negeri Sabah, Said Ibrahim, apa dinyatakan di sana, di dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada 14 perkara yang perlu diimani dan diiktiqad dalam diri sebagai tanda yang kita ini beriman kepada Allah. Dalam perkara itu, perkara yang ketiga dinyatakan di sana, kita mestilah mengiktiqadkan bahawa Allah adalah pemberi petunjuk yang sebenar-benarnya. Kalaulah kita mengiktiqadkan pada diri kita, Allah lah pemberi petunjuk yang sebenar-benarnya. Nah, mari kita bertanya hari ini kepada mereka yang terlibat dalam meletakkan peraturan, dalam mereka yang terlibat dalam meletakkan undang-undang, sama ada pak menterinya, ada ataupun pak pengarah-pengarah jabatannya, ataupun mereka yang menjaga surau masjidnya, mereka yang berkuasa di jabatan agamanya. Mari kita lihat kembali, setelah mana satu kesepakatan diambil untuk kita mengeluarkan sesuatu kenyataan, mengeluarkan satu arahan, setelah akal dan minda kita mengatakan inilah ijtihad yang diambil, jangan lupa disebut di sana Allah lah memberi petunjuk yang sebenar-benarnya. Cuba kita bertanya dengan keikhlasan hati kita,
Berapa ramai di kalangan kita orang yang mengeluarkan kenyataan sebelum dia mengeluarkan kenyataan supaya dipegang oleh seluruh warga yang ada di dalam negara kita ini. Mereka terlebih dahulu membuat solat istiqarah mohon petunjuk daripada Allah. Semoga apa yang mereka ambil kesepakatan ini adalah merupakan sesuatu yang memberikan impak yang baik, memberikan satu manfaat yang baik kepada umat dan juga negara. Jangan kita jadi seperti mana pepatah Melayu mengatakan, menang sorak kampung tergadai. Kita takut besok kita mampu melepasi COVID-19, tetapi ketika itu keimanan umat kita sudah jauh daripada Allah. Kerana bila mana hati tidak terikat kepada rumah Allah, maka kita bimbang. Lebih dahsyat lagi kemurkaan Allah akan datang. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Sekali lagi kita katakan bahawa di sini kita golongan agamawan, orang yang diberikan sedikit ilmu ini bukan bertujuan untuk menentang pemerintah, menentang pihak mufti, menentang pihak menteri agama, menentang pihak qadi. Kerana semua mereka ini termasuk dengan saya yang bercakap, kita tidak dikurniakan oleh Allah kemaksuman. Bermaksud kita ada ruang berlaku kesilapan di sana. Maka tolong kita sama-sama berfikir. Saya sarankan benarlah yang disebutkan, saranan yang disebutkan oleh sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, termasuk juga dengan Datuk Kazim, termasuk juga dengan Datuk Badrisyah, bahawa perlu dikaji semula, lihat semula, jangan terlalu cepat nak menutup masjid dan surau, tetapi ruang dibuka seluasnya kepada bidang-bidang yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebahagian daripada masjid dan surau laungan azan pun takut didengari, takut dikeluarkan daripada corong-corong pembesar suara. Apa salahnya lawangan azan? Apa salahnya bacaan ayat suci Al-Quran? Dianya tidak akan memberikan tambahan kepada kes COVID. Al-Quran tidak pernah mendatangkan mudarat. Sebaliknya Al-Quran lebih banyak memberikan manfaat, dan Al-Quran boleh merawat segala penyakit, sama ada penyakit zahir maupun batin. Tolong sekali lagi lihat kembali, jangan tersilap langkah, kerana kita tidak mahu menang sorak kampung tergadai. Jangan sampai iman kita rosak, ketakutan kita kepada COVID-19 yang merupakan makhluk ini sehingga membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah lah pemilik dan pemegang segala-galanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.